Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada anda SSD gaming terbaru dari Apecer, iaitu Apecer AS2280Q4U Eclipse your rival katanya. Which is SSD ni saya nak anda beli dia. Sebab biasa kita beli SSD ni tak kisahlah dia punya connection macam mana, dia pakai SATA ke, M.2 ke, M-SATA ke. Dekat kotak tu dia mesti iklankan speed SSD tu berapa, read speed berapa, write speed berapa kan. Dan nak cari satu SSD yang performance sebenarnya sama dengan apa yang ditulis dekat kotak tu, 1 dalam 1000. Dan ini Apecer AS2280Q4U ni salah satu dari dia. At least untuk saya lah. Dalam video kali ni, selain saya kongsikan dengan anda performance untuk Apecer AS2280Q4U ni, saya nak kongsikan beberapa perkara tentang SSD, macam cara nak check performance dia macam mana, dan saya nak zahirkan satu persoalan yang sentiasa bermain dalam benak fikiran saya dari 2020 lagi tentang SSD gaming ni. Mungkin anda ada jawapan dia. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Sebelum saya sembang bab-bab lain, jom kita tengok Apecer AS2280Q4U. Anda boleh skip ke part yang anda nak. Saya dah bahagikan video ni kepada beberapa timestamp lah. Ini kotak dia warna hijau, tema Apecer, dan ada gambar angkasa as simbolik kepada gaming, simbolik kepada kelajuan macam space warship macam tu. Ini model dia AS2280Q4U. 2280 tu rujuk kepada panjang SSD tu sendiri. 4U dekat belakang ialah generation yang keempat. Dekat bawah ni ada tulis read dan juga write speed. Read speed untuk Apecer AS2280Q4U ni ialah 7000 MB per second, manakala write speed dia ialah 3000 MB per second. Anda boleh tengoklah dekat bawah tu dia tulis up to macam tu lah. Dalam kotak ni dia bagi kepada kita satu heatsink yang agak tebal dengan branding Apecer dekat belah kiri. Boleh cabut kalau kita tak nak guna. Dia pun ada bagi kepada kita satu thermal pad. Dan ini dia Apecer AS2280Q4U M.2 PCIe Gen 4 SSD. M.2 tu jenis connection dia macam USB-A kan, ada beberapa type macam USB-A 3.0, USB-A 2.0. So M.2 ni pun sama, dia ada M.2 SATA. Lepas tu yang Apecer AS2280Q4U ni dia M.2 PCIe ataupun NVMe. Cara pasang memang simple, kita just masukkan SSD ni ke dalam slot and screw, settle. So, macam mana nak check performance SSD sebenarnya? Maybe anda tak pernah check lagi kan? Anda boleh follow cara ni. Ada banyak cara, tapi yang selalu saya guna, saya ambil software Crystal Diskmark. Ini adalah software yang percuma, anda boleh download. Link saya letak dalam ruangan description box below. Biasanya saya download yang zip. Lepas tu saya extract and saya buka apps dia, iaitu Crystal Diskmark Benchmark. Kita boleh dapat read speed dan juga write speed SSD ataupun hard disk. Macam Apecer AS2280Q4U ni bagi saya padu amat lah, sebab dia bukan sahaja deliver speed yang diiklankan dekat kotak, tapi lebih dari tu. Benda ni memang rare. Common practice untuk brand-brand SSD ni, mereka akan letak speed yang paling tinggi. SSD ni boleh sampai ikut teori mereka, tapi biasanya performance sebenar dia akan drop sampai 10 sampai 30% macam tu. Tapi untuk Apecer AS2280Q4U ni, macam anda dapat tengok sekarang, read speed dia kita dapat 7000 MB per second dan write speed dia kita dapat lebih dari 3000 MB per second yang dia iklankan dekat kotak dia. Mantap Pak Abu. Habis tu habis cerah, kalau saya beli Apecer AS2280Q4U ni, adakah saya akan dapat performance read speed, write speed yang sebiji sama dengan habis cerah?
Kalau anda beli Acer AS2280Q4U yang bersaiz 512GB dan ke atas 1TB, 2TB, 3TB, possibility anda dapat performance yang lebih kurang saya tu ada, even lagi bagus dari saya lah. Tapi kalau anda beli yang kapasiti kecil dari ni, maybe 128GB ataupun 256GB, possibility anda dapat performance yang lagi rendah dari apa yang saya dapat ni pun tinggi. Okey. Masa live baru-baru ni ada yang tanya saya antara read speed dan juga write speed SSD ni yang mana paling penting, Abang Cerah? Bagi saya dua-dua tu penting. Dia tak ada kurangnya. Dia tak ada macam read speed lagi penting dari write speed. Tak ada. Dia memang dua-dua ni sama. Cuma yang kita selalu nampak, yang kita selalu perasan ialah read speed. Read speed ni dia rujuk kepada kelajuan kita masuk desktop kita, kelajuan kita buka satu-satu apps, kelajuan untuk kita loading satu-satu game. That's why read speed ni kita nampak dia dengan lebih kerap berbanding dengan write speed. Dan okey, musuh ketat untuk satu-satu SSD. Ramai yang kata daripada beli hard disk baik beli SSD, sebab SSD ni dia tahan, selain dari laju, dia pun tahan lasak, jatuh pun tak rosak. Benda tu betul, tapi compare dengan hard disk, SSD sangat-sangat sensitif dengan haba. That's why bila kita beli SSD gaming macam Acer AS2280Q4U ni, dia bagi kepada kita heatsink, which is dekat sinilah persoalan yang saya nak ketengahkan kepada anda. Heatsink ni dia betul-betul berfungsi. Anda boleh tengok apa yang saya tunjuk kepada anda sekarang. Kalau kita tak pakai heatsink dengan kita pakai heatsink, perbezaan suhu tu 10 darjah. Besar 10 darjah untuk satu komponen yang sangat-sangat sensitif dengan haba. So, isu dia macam ni. Untuk membezakan SSD biasa dengan SSD gaming, brand-brand ni dia akan bagi heatsink. Itu saja perbezaan dia. Ataupun dia akan bagi stiker, dia buat nampak RGB, adalah benda-benda macam tu. Tapi dari segi performance sebenarnya sama je. Yang ni boleh baca 3000MB/s, yang ni pun boleh baca 3000MB/s. Bila dia bagi heatsink macam Acer AS2280Q4U ni, bagi saya dia macam susah juga saya nak explain sebenarnya. Cuma kita kena tengok motherboard untuk tahun 2020 dan ke atas, ataupun maybe 2018 dan ke atas untuk motherboard gaming. Yalah, sebab kita bincang tentang SSD gaming, kita kena compare, kita kena pair dengan motherboard gaming lah. Kebanyakan motherboard gaming sekarang, even ASRock Steel Legend yang boleh dikatakan entry level gaming yang saya guna ni, dia pun dah datang dengan heatsink cover untuk port PCIe 4 ataupun slot SSD itu sendiri. Jadi bila kita nak pakai heatsink yang dibekalkan oleh brand macam Acer ni, kita tak boleh pakai cover yang diberikan oleh motherboard tu, which is cover tu pun sebenarnya salah satu instrumen kecantikan untuk motherboard tu. Bila kita tak pakai cover tu, dia nampak janggal gila. Lagi-lagi kalau anda beli motherboard macam Asus TUF, dia punya cover tu memang dari kiri ke kanan macam tu. Bila kita cabut nampak bogel gila. That's why ini yang buat saya confused. Adakah perlu untuk brand-brand macam Acer ni kan, dia bezakan SSD gaming dengan SSD tak gaming dengan bagi heatsink kepada kita. Saya tak nafikan heatsink tu memang berfungsi, tapi dia punya penciptaan tu macam confused sikit. Apa pendapat anda? Adakah perlu sebenarnya brand-brand macam ni keluarkan satu SSD dengan heatsink hanya untuk membezakan SSD biasa dengan SSD gaming? Anda boleh tulis pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Kita bincang dengan elok-elok. Dan yang penting, saya memang nak recommend anda untuk beli SSD ni. Anda boleh tengok sendiri performance dia tadi macam mana, and itu yang saya dapat. Kalau anda beli, insya-Allah anda akan dapat benda sama kalau beli 512GB dan ke atas lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.